Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya harap semuanya sihat-sihat belaka di rumah. Okey, semua harap-harap dah habislah cucuk vaksin kan. Okey. Okey, jadi kita teruskan ya untuk bab yang terakhir tingkatan 4 yang ini, iaitu tenaga nuklear, dan subtopik yang baru iaitu 12.2 penghasilan tenaga nuklear. Okey, ini saya Cikgu Fazli Shah Isa dari SMJK Sowah Kuala Kangsar, Perak. Okay, standard pembelajaran untuk video kali ini ialah 12.2.1, memerihalkan penghasilan tenaga melalui pembelahan nukleus dan juga pelakuran nukleus. Okey, sama-sama kita saksikan. Okey, nampak tak itu adalah satu reaktor lah ya, satu reaktor nuklear. Nampak apa yang berlaku, asap keluar. Okey. So kita akan pergi detail lah sedikit nanti ya. Bagaimanakah tenaga nuklear dihasilkan? Itu dah persoalannya. Okey, untuk 12.2.1 ni itulah persoalannya, bagaimanakah tenaga nuklear dihasilkan. So kita akan tengok bagaimana dia dihasilkan. Alright. So tenaga nuklear ni dihasilkan melalui dua cara, iaitu yang pertama ialah pembelahan nukleus. Okey, pembelahan nukleus ni ni contohlah dalam gambar ni. Nampak berdilan daripada neutron tu ke satu bahan radioaktif iaitu uranium 235. Okey. Tak apa, nanti kita akan tengok lebih detail apa benda yang berlaku di sebalik cerita video ini ya. Okey, ini pembelahan nukleus. So cara yang kedua ialah melalui pelakuran nukleus. So pelakuran nukleus ni daripada dua benda tu jadi satu benda. Okey. Dia gabunglah ya. Kalau pembelahan tu daripada satu jadi dua kan. Okey, ya, tapi pelakuran nukleus ni dua benda ni jadi satu benda. Alright. Okey, kita tengok yang pertama dulu iaitu pembelahan nukleus, iaitu proses pemecahan satu nukleus radioaktif yang berat ataupun kurang stabil kepada dua ataupun lebih nukleus yang lebih ringan dan lebih stabil disertai dengan pembebasan tenaga. Okey. So banyak dia punya keyword dekat sini ya. Kalau awak tengok ya, mula-mulanya adalah bahan radioaktif tu ialah berat ataupun kurang stabil. Itu yang pertama. Okey, yang keduanya ialah dia membelahkan nukleus itu kepada dua ataupun lebih nukleus yang lebih ringan dan lebih stabil. Itu yang kedua. Alright. Dan yang ketiga ada pembebasan tenaga dekat sini. Okey. Alright. Ni dia lah ya. N tu apa? Okey, N tu adalah neutron. Okey, ini yang dikatakan sebagai nukleus radioaktif ni ya. Ni. Okey, nukleus radioaktif ya. Okey, iaitu uranium 235. Okey. So neutron tu akan membedil ya uranium 235 tu. Kemudian dia akan jadi pecah kat, nampak kat sini dia akan jadi pecah kat sini. Okey, pecah dua. Ya, itu yang nama dia proses pemecahan. Okey. Kepada dua atau lebih nukleus. So lebih nukleus tu iaitu yang inilah. Yang ini dua nukleus yang lain iaitu barium dan juga krypton. Okey, dan dia juga ada N tu apa? Neutron. Okey, dia menghasilkan neutron. Alright, so ini secara kasar, secara lukisan 2D lah ya. Okey. Okey, inilah ya. 3 neutron kan. Okey. Awak nampak ya? Satu pecah. Okey, jadi dua, kemudian ada 3 yang bulat-bulat kecil itu adalah neutron dia. Warna merah tu, itu 3 neutron. Okey, kemudian dia pergi bedil belak uranium yang lain. Okey. Nampak tak dia berkembang dengan sangat cepat. Okey, ini adalah konsep yang paling senang untuk awak faham lah tentang pembelahan nukleus. Okey, so pembelahan nukleus ni berlaku apabila satu neutron yang perlahan dia akan membedil ya, menghentam satu nukleus radioaktif yang berat seperti uranium 235. So, bedilan daripada neutron itu akan menyebabkan nukleus itu pecah kepada dua ataupun lebih nukleus yang lebih ringan dan juga lebih stabil. Jadi proses ini akan membebaskan tenaga yang banyak. Okey.
Jadi proses ini akan berlaku berterusan. Nampak tak dia bersambung-sambung bila dia akan membedil-bedil tu. Ya. Dan tindak balas ini akan disebut sebagai tindak balas berantai. Okey, berantai sebab dia panjang kan? Okey. Ni dia. Yang kedua ialah proses pelakuran. Okey, proses pelakuran ni proses percantuman ataupun penggabungan. Ya, penggabungan dua nukleus radioaktif yang ringan, dia akan membentuk satu nukleus yang lebih berat. Dah terbalik kan? Macam pembelahan nukleus tadi berat kepada ringan. Tapi yang ini dicantumkan yang ringan, dia akan jadi lebih berat lah kan, sebab sudah bercantum kan. Dan juga disertai dengan pembebasan tenaga. Okey. Nampak tak? Ini adalah deuterium dan juga tritium. So ini adalah nukleus radioaktif yang ringan. So dia akan bergabung dekat sini. Kemudian dia akan jadikan satu nukleus yang baru, iaitu yang lebih berat, iaitu helium. Okey. So ada tenaga jugalah, ya. Okey. So dua nukleus kecil dan ringan seperti deuterium dan tritium, iaitu isotop bagi estrogen, isotop bagi hidrogen. So ini awak dah belajar dah ya dalam bab atom kan. Okey. Bercantum, dua nukleus ni akan bercantum dan akan membentuk satu nukleus yang lebih besar dan berat. Okey, ni contoh yang lain lah ya, gambar yang lain, bukan ni sama je. Okey, dia akan jadi percantuman di antara dua nukleus tadi, tritium dan juga deuterium. Cantum dia akan jadi helium. Fusion tu maksudnya bercantum lah ya. Dia ada juga membebaskan neutron. Okey, neutron tu pun ada juga dibebaskan. So proses ini berlaku pada suhu yang amat tinggi. Dekat mana ya suhu amat tinggi ya? Okey, tu dia. Of course dekat matahari lah ya. Proses pelakuran ni berlaku secara berterusan di matahari. Okey, sangat tinggi dia punya suhu dia kan. Jadi proses ini akan membebaskan tenaga nuklear yang lebih banyak berbanding dengan pembelahan nukleus. Of course lah kan. Okey. So, itu sajalah untuk yang kita punya 12.2. Jadi kita praktis jawab latihan. Apakah nama proses yang ditunjukkan dalam rajah? Agaknya apa tu ya? A. Pelakuran nukleus. B. Pembelahan nukleus. C. Penyinaran. D. Pengayonan. Okey, jawapannya ialah B. Pembelahan nukleus. Okey, di manakah pelakuran nukleus? Soalan nombor 2, di manakah pelakuran nukleus berlaku secara berterusan? Matahari. Matahari. B. Kawasan gunung, C dekat pantai, D dekat sungai. Okey, jawapan dia ialah senang je kan yang ini kan. Okey, baru je tengok tadi. Jawapan dia ialah pandai. Alright, so itu sajalah ya. Jangan risau, mungkin cikgu awak nanti ada banyak lagi latihan yang boleh diketengahkan sebab topik ni agak simple, senang dan juga tidak ada eksperimen. Okay, jadi try to answer more exercise from your teacher. Alright. Okay, see you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda. Bye bye.